Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha sahabat saya Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Hafizahullah Ta'ala, tuan-tuan yang teruskanalaikumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam Rabu ini 8 Zulhijjah 1440 ini bersama alam 7 Jun 2020 masih kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh Al-Fadil Tuan Imam kita yang berwirid dan mengaminkan doa yang dipimpin beliau. Mudah-mudahan seluruh permohonan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang teruskan, insya-Allah pada pagi besok, pada esok hari akan diadakan khusus pengurusan jenazah pilihan yang kontingen Perak bertempat di Masjid Aulia Padang Tembak Masjid kecil jiran kita mula pagi besok selama sehari hingga petang besok. Jadi walaupun peserta-pesertanya telah pun sedia ada jumlahnya, namun kepada tuan-tuan yang besok pagi ada kelapangan, bolehlah bersama-sama peserta-peserta khusus pengurusan jenazah ini untuk bersama-sama menimba sedikit ilmu pengurusan jenazah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Pencetus Rumah Nabil Ashraf. InsyaAllah beliau pun besok katanya akan sama-sama menunaikan salat subuh bersama kita. Jadi mudah-mudahan sedikit ilmu yang disampaikan oleh beliau untuk kita semua itu akan kita boleh manfaatkan, kerana benda ini adalah fardu kifayah. Walaupun ianya fardu kifayah, tetapi mempelajari ilmu pengurusan jenazah itu ialah fardu ain. Itu yang kita kena ingat.
menguruskan jenazah ialah fardu kifayah. Suatu solat jenazah, sebagai jenazah tu ingat dia ada sebut fardu kifayah. Maknanya kalau dah ada sekumpulan yang mendirikan solat jenazah, maka terlepaslah kewajipan kepada yang lain-lain. Samalah daripada kita memandikan, mengkapankan dan mengkebumikan. Tetapi ilmu pengurusan jenazah itu ialah ilmu fardu ain. Wajib tiap-tiap orang belajar ilmu pengurusan jenazah ni. Tak kira lah nama dia ada dalam kota ke ataupun tak ada ke. Kita ada kelapangan besok, Cik Mat tu kalau ada lapang besok, tak ada penugasan ataupun tidak ada kerja yang penting, datanglah berkunjung ke Masjid Aulia untuk bersama-sama hadir dalam khusus pengurusan jenazah. Kan ilmu tu nak timba, ilmu yang kita timba tu adalah fardu ain sebenarnya untuk kita. Jadi kita tidak boleh memandang remeh sahaja ilmu pengurusan jenazah ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada malam ini pun kita akan mengaji dalam kitab hadis Matan Arba'in Al-Imam An-Nawawi ini, suatu hadis yang sedikit sebanyak bersangkutan dengan ilmu pengurusan jenazah, walaupun secara tidak langsung berkaitan juga. Jadi hadis yang kita akan kongsikan ini Al-Hadis Al-Khamis wal-Ishrun, hadis 25 ni diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu terdapat anna nasan, terdapat segulungan. Nasan ni manusia nas. Dalam Quran pun ada surah An-Nas. Qul bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan mu daripada qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta manusia. Jadi An-Nas itu manusia, ramai. Kalau bahasa Arab ni 3 rangkaian teknik An-Nas. Kita ni An-Nas. Sebab 4 orang, campur saya 5 orang, campur sak kambing 6 orang. Jadi An-Nas, salah satu faktor 3 ke atas ni kira manusia. Insanun, seorang manusia. Insanani, 2 orang manusia. Nasun, 3 dan ramai manusia. Salah satu faktor 3 dan kandah lah, sampailah berapa ramai pun 3 dan jumlah seterusnya, bilangan seterusnya dikira sebagai jamak nas. Jadi bila sebut an-nasa, maka manusia tu ramailah. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu, qalu, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahadun duthuri bil ujuri. Wahai Rasulullah, golongan kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Jadi sebagian ulama berpendapat ahlul duthur ini ialah golongan Ansar. Sebab apa? Sebab mereka menerangkan, sahabat Nabi ini menerangkan tentang ciri-ciri ahlul duthur. Apa dia tuan-tuan? Yusalluna kama nusalli, mereka sembahyang macam kami sembahyang. Wa yasum
yasumuna kama nasu, dan mereka puasa seperti mana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, sedangkan waw di situ bukan waw dan, sedangkan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, sedangkan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Dalam kurungan, mereka boleh bersedekah, kami tak dapat. Sebab apa? Sebab mereka itu golongan yang berharta. Daripada keterangan ini, kata setengah ulama hadis, Ahlul Dusur ini merujuk kepada golongan Ansar, sebab mereka ini berharta. Di kota Madinah mereka berharta. Jadi siapa dia Nasan bin Ashabir Rasulullah ni? Siapa dia manusia yang daripada kalangan sahabat yang berkata kepada Nabi sedemikian ni? Kata sebahagian ulama hadis, mereka itu golongan muhajirin. Golongan muhajirin itu mereka datang ke Mekah, berhijrah dari Mekah ke Madinah Munawwarah ni selai sepinggang buat. Reta semua tinggal, bawa badan dengan kain baju itu pun sebutir je. Kata orang tua dulu sebutir tu kain pengkat tu, letak baju tu ikan. Kan ikan pula penjuru sana penjuru sini, kan ada ikan boleh katung empat pucuk. Macam mana ikan tu kan ambil kayu apa ni, kayu macam kayu penyapu tu letak. Jadi kain tu buntil, sebutir baju, kain baju tu harta semua tinggal di Mekah. Dan harta itu disita oleh pembesar kafir Quraisy. Mereka sita harta. Mereka sita harta. Ada pun harta Nabi SAW mereka tak sita. Kerana sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah serahkan harta itu kepada orang-orang Quraisy dari kalangan saudara mara Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf ni, yang dia tak memeluk Islam, tapi mereka ni dipercayai amanah. Jadi harta Nabi yang ada di Mekah tu, mereka ni lah yang jaga. Yang lain semua disita oleh pembesar Quraisy. Habis semua kena rapat di milik negara. Jadi orang muhajirin tak bereta lah berhijrah ke Madinah tu. Tak bereta. Rumah tak ada, tanah tak ada, duit tak ada. Jadi macam mana mereka nak hidup di kota Madinah tu? Maka orang-orang Ansar ini yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan orang muhajirin ini, orang Ansar ni lah yang memberi mereka tempat tinggal, kan, sebahagian harta untuk orang muhajirin ini memulakan kehidupan baru. Malah ada yang menceraikan isteri mereka, bagi isteri yang dicerai ini bagi pada sahabat muhajirin ini dijadikan isteri. Sampai tadi tu persaudaraan orang-orang Ansar dengan orang muhajirin itu pun, orang-orang muhajirin sahabat-sahabat Nabi ni tadi berkata kepada Nabi, mengadu pada Nabi, kami ni ialah duduk di Madinah ni tak ada harta, tak kaya, nak kumpul, kalau kira pada kami ni kalah dengan orang Ansar. Orang Ansar ni banyak harta, sedekah banyak, kami tak ada harta nak sedekah tu. Nak sedekah apa harta tak ada. Orang Ansar beri sedekah harta, mereka memang berharta, tapi kami ni nak sedekah harta pun. Itu yang luahan daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dari kalangan orang muhajirin ini. Maka Nabi SAW pun menjawab keluhan mereka.
menjawab keluhan mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu jalan-jalan untuk bersedekah? Nampak? Nabi bagi tahu, janganlah pandang sedekah tu satu jalan je. Kan Allah Ta'ala berikan kamu jalan-jalan lain untuk bersedekah. Maka Nabi tegakkan, apakah jalan-jalan lain itu? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Tiap-tiap tasbih itu ialah sedekah. Sedekah ni maksudnya Allah Ta'ala bagi sedekah pahala kepada kita. Nampak? Walaupun kita tak ada harta, kita boleh mencari pahala melalui zikrullah. Jadi kalau hari-hari yang tak ada kuliah tu, mintalah tu imam wirid panjang sikit, tak apa. Tahlil pun tak apa, panjang sikit wirid habis pukul 8 pun tak apa. Dia zikir. Sebab nak cari pahala zikir. Kita ni tak ada. Kita bukan orang kaya. Kita hidup ni mencari rezeki ni lepaslah untuk keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Nak membina kekayaan tu pencen esok macam mana? Pencen esok baru datang kayanya, pasal dapat duit sejemput banyak. Kan? Dah pencen subuh dapat 100,000, 150,000, 200,000. Itu pencen esok kalau panjang umur itu. Kan? Sekarang ni belum tentu lagi. Sekarang ni rezeki kita tu bagi-bagi. Ada untuk isteri kita, untuk anak kita, bayar sana, bayar sini. Kan? Itu pun kadang-kadang pun rasa macam bersalah juga. Rezeki itu tak banyak untuk keluarga, tapi banyak nak bayar hutang. Kadang-kadang rasa bersalah. Tapi kadang-kadang kalau tak ambil hutang ni susah juga. Kita nak bergerak mana-mana. Kadang-kadang ada ketika kita memerlukan duit, jadi terpaksa hutang. Hutang ni habis tak tahulah. Mungkin pencen esok habis hutang pun macam mana. Selagi kerja ni ada lah hutang kena bayar macam mana. Tak kira lah hutang apa pun, hutang bank ke, hutang rumah ke, hutang kereta ke, memang ada lah. Dah pencen esok lah pun. Itu pun esok kalau pencen pun beli kereta pun beli cash. Kalau tak percaya tanya orang pencen. Kan orang pencen tu kalau beli kereta tak nak beli kereta untuk tak beli cash. Kereta besar boleh beli Harrier tu, cari yang cash. Ada 30,000 beli cash. Tak ada nak beli ansuran-ansuran. Kalau tengah-tengah bayar bulan tu meninggal kita, terus masalah awak meninggal. Orang pencen lah. Maka dah pencen tu mereka tak nak hutang lah. Rumah langsai, kereta langsung, anak-anak pun dah ada pekerjaan, tak mahu dia hutang. Jadi itu keadaan kita. Tapi kalau orang yang banyak harta ni, banyak jalan sedekah. Tapi kita yang tak ada harta ni sebenarnya boleh. Kata Nabi, tasbih itu adalah sedekah. Allah Ta'ala bagi sedekah pada kita. Sedekah pun tu pahala. Jadi sedekah, pahala tasbih. Zikir. Wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Tiap-tiap takbir, tahmid dan tahlil itu sedekah. Zikirlah. Ilana Rabbana subhanaka subhanallah, 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 subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu contoh. Tapi
apa tu zikir pun adalah sedekah. Apa tu zikir pun, tak kira lah sama ada ianya tasbih atau tahmid atau takbir atau tahlil ataupun yang seumpamanya. Kan? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Itu pun adalah sedekah. Dikir. Kan? Majlis ilmu kita ni pun sedekah. Sebab majlis ilmu ini ditakdirkan juga sebagai majlis zikir. Majlis ilmu ni sedekah. Allah Ta'ala bagi sedekah kepada kita bila kita hadir dalam ilmu. Allah Ta'ala bagi sedekah pada kita. Kita dengar, walaupun tak ada dalam majlis ilmu, kita daripada rumah kita, daripada flat kita, daripada tempat kita dengar kuliah. Ataupun kalau ada live, takat-takat ni yang belum mampu lagi nak buat live, tak mampu lagi. Inilah cara. Kalau tak berkesempatan, boleh tengok di YouTube, ada simpanan dia ada, boleh tengok. Sedekah. Itu dia. Wa'mur bil ma'ruf sadaqah, menyeru kepada kebaikan. Ini perkara ma'ruf, ini kebaikan itu sedekah. Macam kita ajak orang macam saya sebut tadi kan, besok ada khusus pengurusan jenazah, jemput semua hadir kan. Sebab siang tadi ada pegawai sebut, dia tanya, Ustaz, boleh ke saya datang khusus pengurusan jenazah besok? Saya kata, apa tak boleh? Tuan-tuan, pejabat tuan dekat sini je, pengangkutan IDK kan. Tuan ambil motor, bawa motor man pergi Masjid Aulia kan. Tak ada nama peserta pun tak apa, tuan pergi je lah. Bila ada lapang, tuan pergi lah. Majlis ilmu, pergi je. Jadi kita mengajak tu termasuk amar ma'ruf kita ajak kan. Tak mesti tak jadi peserta tu tak boleh datang, boleh datang. Kalau kata misalnya tak ada halangan daripada bos pejabat untuk hadir, katalah macam Cik Matun OCS kata, tak apalah, Cik Mat pergilah, tak apa, Cik Mat pergi je, tak apa, saya tak ada halangan apa-apa, walaupun benda tu tak ada hitam putih, ya. Sebab bos kata pergi, dia tak ada halangan apa-apa. Macam Cik Din daripada persenjataan nak datang ke khusus pengurusan jenazah, dekat je, naik motor pergi Masjid Aulia tu, nama tak ada, pergi je lah. Tapi kita ajak, saya menyeru ataupun mengajak, tuan-tuan, kalau tak ada halangan apa-apa, besok datanglah Masjid Aulia, kita ada khusus pengurusan jenazah. Namun tak ada tu cerita kedua. Kita ambil nama peserta tu sebab memang namanya khusus, kena ada peserta kan. Dan perbelanjaan pun disusun dirangka mengikut perbelanjaan program, dirangka mengikut bilangan peserta. Tapi tak bermakna yang tak jadi peserta tak boleh hadir. Datang lah, tak masalah. Kalau tak ada halangan daripada bos di pejabat, pergilah kan, hadirlah, tak masalah. Jadi kita ajak tu adalah amal ma'ruf, sedekah pahala. Baik. Kemudian wan nahyu 'anil munkar, wan nahyu 'an munkarin sedekah, dan mencegah kemungkaran itu adalah sedekah. Kita nampak benda yang tak kena tu berlaku, kita tegur. Sebagai penyedia, kita boleh menegur anak buah kita. Itu nahi munkar. Tengok anak buah kita ni selalu hilang, selalu gaib, selalu kejap ada, kejap tak ada. Kita pusingkan dia belakang, dia dah hilang. Maka kita sebagai penyedia boleh menegur itu nahi munkar sebenarnya. Biasanya orang ingat nahi munkar ni tangkap haluan kan.
mungkar tangkap khaluan itu dalam pemikiran sebagian orang dah. Nahi mungkar ni mencegah dari kemungkaran itu luas maksudnya. Kalau kita sebagai seorang ayah menegur perlakuan isteri yang tak kena pada menteri itu nahi mungkar. Menegur anak-anak kita, mungkin perlakuannya tak berapa bagus, tak cantik di mata kita, itu nahi mungkar namanya. Ya, kan? Jadi nahi mungkar ni luas. Kedua, menegur anak buah, itu nahi mungkar. Anak buah menegur kedua pun nahi mungkar juga. Tapi pendekatan itu tak sama lah. Anak menegur bapa ni, tapi janganlah buat cara macam anakku sendiri. Tak betul. Bapa lah punca saya jadi macam ni. Kena marah pula bapa dia. Dia tegur bapa dia, tak kena tu. Jangan buat cara tu. Ada cara dia. Kan? Macam mana Nabi Ibrahim menegur Azar. Kita tengok Al-Quran. Macam mana Nabi Ibrahim menegur Azar. Kata setengah ulama tafsir, Azar ini adalah bapa Nabi Ibrahim. Kata setengah ulama tafsir lain, Azar itu pak saudara Nabi Ibrahim yang bela Nabi Ibrahim dari kecil. Jadi Nabi Ibrahim ni rupanya serupa macam Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dibela oleh pak saudara. Jadi Ibrahim ada menegur Nabi Ibrahim ada menegur Azar. Al-Quran sebut. Tapi tak kasar tegurannya. Tegurannya penuh perhemah. Anak saudara tegur pak saudara takkan macam amun. Begitulah. Maknanya boleh orang bawah menegur orang atas, tapi ada cara-caranya. Orang bawah, orang atas tentu boleh tegur orang bawah. Ketua dah tentu boleh menegur anak buah, tapi anak buah pun boleh menegur ketua. Tu nahi mungkar itu sedekah. Kemudian wafi bud'i ahadikum sedekah. Malah mendatangi isteri kamu adalah sedekah. Maknanya di sini menggauli isteri kamu itu pun adalah sedekah. Kata Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah, kata mereka bertanya lagi, kata sahabat-sahabat Nabi yang mula-mula tadi tu, yang bercakap tadi tu, mereka tanya kali kedua, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Tidak, adakah sekiranya salah seorang daripada kami mendatangi isteri, dia akan mendapat pahala? Jadi tak tergambar benda semacam tu pun ada pahala. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang meluahkan rasa tadi. Ada sebagai mereka bertanya, ya Rasulullah, bercampur pergaulan isteri pun dapat pahala lah. Bercampur gaul tu lah. Bukan campur gaul dalam rumah sembang tu tak. Mendatangi isteri ni, ya, kan kita menggauli isteri kita tu, berjima dengan isteri kita tu, itu pun dapat pahala lah. Mereka nampak benda tu macam iya ke ada pahala benda tu, kan? Kalau kita pun bergaji pun, kita pun nak tanya soalan yang sama, kan? Ada pahala ke benda tu? Kan? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, qala ara'aytum law wada'aha fi harabin akana alaihi wizrun. Tidakkah kamu fikir sekiranya dia melunaskan syahwatnya untuk perkara yang haram, bukankah dia akan mendapat dosa? Nampak? Itulah tanda Nabi, ya, sifatnya fadalah.
fadalah, maknanya bijaksana. Nabi ini sifat dia bijaksana. Nampak? Nabi mengajar. Kalau kita buka kitab Rasul Mu'alim karangan almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Hudah Al-Halabi As-Suri, kita akan faham kenapa ada ketikanya Nabi memberikan tafsiran ketika mendidik para sahabat, menurunkan ilmu pada para sahabat. Mana Nabi mengajak para sahabat berfikir. Kalaulah dia melepaskan syahwat daripada perkara haram, dapat dosa tak? Berzina dapat dosa tak? Kalau berzina dapat dosa. Zina itu persetubuhan haram. Kalau jima dengan isteri itu persetubuhan halal, dapat pahala kan dosa? Dan itu dapat pahala. Itu dia. Kan? Fakadzalika dia wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikianlah halnya andai perkara tersebut dilakukan untuk perkara yang halal, maka dia akan mendapat pahala. Nampak? Nanti kan ajak sahabat fikir. Nampak? Kalau zina itu haram, dikerjakan dapat dosa, maka jima yang halal itu dapat pahala. Sedekah juga, sedekah pahala. Allah Ta'ala bagi ruang kita dapat pahala. Jadi suami pun fahamlah, isteri pun faham. Suami pun kena faham-faham juga, isteri pun kena faham-faham juga. Kan? Maksudnya kesesuaian itulah. Walaupun Nabi pernah bersabda dalam hadis lain, kalau seorang suami memohon, meminta hajatnya kepada isteri dia untuk bersama, si isteri wajib mesti memenuhi hajat suami itu walaupun berada di atas belakang order. Itu hadis Nabi. Maknanya isteri tak boleh tolak walaupun dalam keadaan yang contoh macam tadi lah, atas belakang unta. Maksudnya dalam keadaan yang kalau kata bukan di rumah lah, contoh jadi isteri tak boleh tolak. Tapi macam kita sebut tadi, kesesuaian tadi tu. Jadi maknanya biarlah kedua pihak dapat pahala. Kalau isteri macam terpaksa pun susah akan dapat pahala. Amal ibadah ni kunci dia ikhlas. Macam ni, amal ibadah ni kunci dia ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak ada pahala. Macam kita hadir program agama lah, nama ada dalam kotak, pergi juga lah, tak pergi kan dapat surat, pergi juga walau, tapi hati dia tak nak pergi. Hati dia tak hadir dalam majlis ilmu, mengawam. Kena-kena kalau program tu ada makan dulu, hilang. Pernah jadi kita buat satu forum sepenuh Maulid Rasul, sama dah buat berapa tahun dulu, tak tahulah cik dia ingat lagi ke tak, di Masjid Negeri. Tersusun lepas maghrib makan malam, lepas makan malam isyak, lepas isyak forum perdana Masjid Negeri. Ingat lagi, saya ingat lagi. Oleh kerana jemputan itu dibuat terbuka. Maksud terbuka tu untuk kita, ada kota lah, untuk masyarakat awam tu terbuka. Tak ada kota, siapa datang lah. Jadi makan tu ada, kita dah atur lah makan tu sekian-sekian ramai. Memang kata kayak masjid cukup ni Ustaz, 300 ni tempat 300 setengah tu tak salah saya, lupa. Waktu itu cukup. So kita buat kota, kita pun ramai untuk pihak masjid punya pun, anggaran pun ramai. Jadi makanan tu tak akan tak cukup, memang cukup. Jadi kita buat maghrib makan malam. Lepas makan malam, kebanyakan orang kita hilang.
Yang menyelamatkan majlis malam itu ialah orang awam yang menunggu sampai waktu isyak, selain isyak dan menunggu forum tu. Yang itu yang menyelamatkan keadaan malam tu. Kalau tak, kursi dia banyak lagi orang. Nampak? Maknanya sebahagian orang kita yang hadir malam tu, mereka tu sebenarnya tak nak datang, tapi sebab dah kota kena datang. Jadi hati mereka tak hadir dalam majlis. Lepas makan mereka cari jalan untuk menghilangkan diri. Pasal mula-mula maghrib dah sudah beri nama dah. Patut kita ambil kedatangan masa isyak, bukan masa maghrib. Tu kita belajar dari pengalaman. Patut ambil kedatangan masa isyak, bukan masa maghrib. Tapi kita ambil kedatangan maghrib makannya sopor kan slow je. Dan kita pun tak arahkan pakai pakaian uniform. Itu pun satu kesilapan waktu itu. Kita bagi pakaian bersesuaian. Kalau pakai uniform nampak. Datuk KP waktu tu mesti nampak ni. Mana pergi orang kita ni baju uniform ni ramai tak ada. Tapi sebab pakai bersesuaian diri tak nampak lah orang kita. Tapi kita yang buat kotak tu nampak. Sebab kita cap. Tadi maghrib ramai. Bila isyak dah surut, tinggal setengah. Mana pergi lagi setengah, orang kita yang banyak hilang ni. Nampak tu keikhlasan tadi. Jadi bila kita hadir majlis agama tanpa keikhlasan, tak ada pahala. Jadi serupa macam ni tadi kan? Macam kita mendatangi isteri kita ni nak isteri kita tu terpaksa. Sebab kata ni suami tak layak lah, nanti usaha kita derhaka, tak masuk syurga lah, layan jugalah, penat-penat pun layan jugalah. Jadi keikhlasan pada isteri hilang, tidak ada, dia tak ada pahala. Kita syok sendiri dapat pahala, isteri tak dapat pahala. Kita mahu ke kita macam tu? Sebab itu kita tak mahu. So tu saya kata ni kesesuaian. Walaupun memang nanti kata boleh, tapi kesesuaian. Biar isteri kita pun sono, kita pun sono. Jadi isteri kita dapat apa? Isteri kita pun dapat apa? Tu cerita tadi. Wallahu'alam. Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu boleh mendapat pahala walaupun dia kekurangan ataupun ketiadaan ruang-ruang untuk bersedekah. Mana kata orang yang tak mengerti macam kita ni nak sedekah ni, mana ruang ni? Itulah ruang tadi. Zikir itu ruang, amar ma'ruf itu ruang, nahi mungkar itu ruang, sedekah. Menggauli isteri dengan cara baik itu sedekah. Dia banyak. Senyum sedekah. Membantu orang dalam kesusahan sedekah. Macam sahabat-sahabat kita, ada yang tolong orang melintas jalan, ada yang tolong mangsa kemalangan. Macam abang trafik kita ada dalam tengok video tu tengok jalan tu penuh dengan air, dibuka, dikorek buat paling kecil supaya air tu ada tempat mengalir. Jadi jalan tak naik air, tak banjir. Tak nampak apa pun buat benda tu. Tapi sebab mereka faham bila buat benda ni sedekah, melepaskan orang dari kesusahan. Itu adalah sedekah. Jadi itu yang kita boleh buat. Kita nak sedekah, itu bukan ramai ada. Tapi itu cara-cara yang kita boleh manfaatkan untuk mendapat pahala sedekah. Yang Nabi jelaskan tadi. Itu tadi. Contohnya kita duduk ni inquiry, meja pertanyaan balai. Percakapan kita yang manis itu adalah sedekah. Cik, apa khabar cik? Ada apa-apa saya boleh bantu cik? Yang saya ni buat, cik ada masalah apa cik? Mungkin kami boleh bantu. Saya nak buat report polis ni. Ada apa cik? Apa cerita cik? Saya gini. Oh, okey, bye. Cik betul. Saya akan buat. Saya akan type
macam sarjana filem Ahmad Albab. Marah pula pada Al-Amran Al-Mintan Wabalian, tulislah. Itu nampak filem ini tunjuk bagaimana cara yang sebetulnya polis semua layan masyarakat awam. Tengok, layan tak betul lah nampak. Batu nak kena kat kepala kita pula. Jadi itu dia. Maksudnya bila kita melayan masyarakat dengan baik, itu adalah sedekah kita. Bekerja dengan baik itu pun adalah sedekah juga. Memberi perkhidmatan yang sebaiknya itu pun adalah sedekah itu. Wallahu a'lam. Itu dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, tentang hadis yang ke-25. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan hadis yang ke-26 InsyaAllah pada bulan akan datang. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan pengajian tafsir kitab Ibrul Asir. Jadi habislah ke situ. Untuk malam ini pengajian kitab hadis 40 Matan Al-Arba'in, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 InsyaAllah. Jadi ada lagi 15 hadis lagi untuk kita bincangkan isi kandungannya. InsyaAllah kita akan kupas dari masa ke semasa InsyaAllah. Untuk malam ini itulah kita mampu kongsikan untuk tuan-tuan yang berjamaah sekalian. Dan sekali lagi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan yang ada, yang termasuk yang mendengar dari kawasan kita ni, untuk sama-sama mengimarahkan khusus pengurusan jenazah besok pagi di Masjid Aulia dekat itu. Jadi hadir, macam saya cerita tadi, hadir itu tak mesti jadi peserta hadir. Kita nak dengar ilmu, nak ambil ilmu pengurusan jenazah tu. Sebab ilmu itu adalah fardu ain. Macam saya sebut awal tadi, pengurusan jenazah ialah fardu kifayah, tetapi ilmu pengurusan jenazah itu ialah fardu ain. Wajib kita semua mengetahuinya. Bila nak buat tu saja baru datang fardu kifayah. Sama ada memandikan, mengkapankan, menyembahyangkan, mengkebumikan, itu adalah fardu kifayah. Tapi ilmu tu adalah fardu ain. Wajib kita mempelajari, tak terlepas pada siapa pun, sama ada peserta atau tidak. Semua kita wajib belajar ilmu pengurusan jenazah. Dijemput pada semua yang ada di flat para tembak ni untuk kita sama-sama hadir khusus pengurusan jenazah. Macam saya sebut tadi, InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran kita itu akan sikit sebanyak memberikan impak yang baik untuk khusus pengurusan jenazah yang akan dijalankan esok hari InsyaAllah. Yang InsyaAllah kalau tak ada apa-apa akan dihadiri juga oleh yang dihormati Datuk Pahlawan, Ketua Polis Perak kita sebagai seseorang peserta. Katanya akan hadir dari pagi sampai hari. Jadi kita manfaat. Kalau pemimpin kita sudah ada iltizam seperti itu, kenapa tidak kita sebagai warga PDRM? Kan kalau dah bos besar pun dah hadir, kita ni hadir lah. Walaupun tak ada nama pun datang je lah. Jadi Datuk pun suka tengok, tak bagus lah. Orang kita ni tak ada nama pun dia main juga. Dia tahu juga, tu bagus. Yang tak syok tu, yang peserta pun tak ada. Tu yang tak syok. Mana pergi ni tak tahu lah nama dia, tapi bila pendaftaran seorang-seorang ni tak ada. Itu yang tak seronok. Kan? Kita pun segan nak jawab bila Datuk tanya. Mana pergi yang lain ni tengok nama dia tapi tak ada. Tak tahu lah tu. Tahu okey Ustaz, ini keluarkan surat penjelasan. Itu jawapannya. Tapi bila yang tak ada nama dia datang ramai-ramai, Datuk pun suka tengok. Oh bagus, dia datang ramai-ramai. Wah, tak ada nama pun dalam kotak. Jadi itulah harap-harapnya akan berlaku pagi besok InsyaAllah. Jadi itulah dia sikit apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada
hadir manfaatnya untuk bersama diri kepada lebih baik daripada bagi Allah SWT dan juga bagi usaha-usaha kecilan dan bagi diri sebagainya. Dan apabila sampaikan kepada ini kalau ada yang kasar maksudnya dan semacamnya semua majlis Allah SWT dan Nabi SAW dan dari doa-doa yang buat sekalian Allah SWT berbuatikum kepada Allah Azimulaikum. Dan kita tangguhkan pula kita kali ini dengan tasbih al-kafaratul asbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arham liman hadza jama'u ummata farhana badita fama'suma. Allahumma ij'alka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badit syamlahum wa farik jam'ahum wa shattit kalimata wa zazil alahum wa sallim min kilabi ya qahhar al-jabbar taqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم ينزل الكتاب وينزل السحاب وزن الأحزاب يعزب وصلنا هم فإنه سجارة الرحيم. ربنا زدني موزعها ما ينفعك فما يعقبك وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك بنامك المصير. ربنا تقبل منا دعانا وبلغنا علمنا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة بشر ذلك الأنوار إنك السميع العليم. وتب لنا يا مولانا تطولنا فيها ونجتنا فيها سلامة ودعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل بنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.